Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kita teruskan lagi siri pengajian kita pada kali ini, dan kita akan berbincang tentang satu tajuk berkaitan dengan pendidikan. Baik, apa yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan falsafah dan ciri-ciri pendidikan dalam Islam. Baik, sebagaimana biasa, apabila kita nak menyatakan tentang sesuatu perkara berkaitan dengan isi pelajaran kita, terlebih dahulu kita sepatutnya memberi gambaran ataupun latar belakang, ataupun kalau di dalam penulisan kita, kita sebut sebagai pengenalan. Jadi nyatakan pengenalan kepada tajuk yang akan dibincangkan, iaitu pertama berkaitan dengan pendidikan dalam Islam. Apa itu pendidikan? Nyatakan tentang pendidikan. Kita boleh katakan bahawa pendidikan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menyerapkan nilai ilmu pengetahuan, sama ada secara teori ataupun praktikal, bagi membentuk pribadi ataupun watak seseorang individu dalam menempuh kehidupan yang semakin kompleks. Dan pendidikan Islam pula kita kaitkan dengan beberapa istilah dalam pendidikan Islam itu sendiri, iaitu pertama tarbiyah, yang kedua ta'lim, yang ketiga tadris, yang keempat ta'adib, dan satu lagi ialah irsyad. Dan kita nyatakan dalam pendidikan ini bahawasanya di dalam Islam, pendidikan merupakan satu proses yang abadi yang membawa kepada perkembangan mental dan fizikal serta kesedaran manusia terhadap Tuhan. Dan pendidikan Islam mestilah dikaitkan dengan beberapa istilah sebagaimana yang cikgu nyatakan tadi, iaitu tarbiyah ataupun proses pembentukan pribadi seseorang individu. Manakala ta'lim pula ialah satu proses pemindahan ilmu, dan ta'dib kita istilahkan sebagai proses pembentukan sahsiah kepada seseorang manusia. Dan satu lagi ialah irsyad. Irsyad ini ialah petunjuk yang berasaskan kepada syariah. Kemudian kita bincang pula berkaitan dengan falsafah pendidikan Islam. Apa itu falsafah pendidikan Islam? Baik, yang pertama, falsafah pendidikan Islam ialah proses pendidikan adalah berlaku sepanjang hayat. Di dalam pendidikan Islam ada tiga falsafah yang dikaitkan dengan pendidikan Islam itu sendiri, iaitu pertama akidah, yang kedua ilmu, dan yang ketiga amal. Dan di dalam Islam ini dikatakan bahawasanya menuntut ilmu adalah menjadi satu kewajipan yang bermula daripada buai-buaian hingga ke liang lahat. Maknanya panjangnya proses menuntut ilmu itu tiada hentinya. Utlubil ilmi minal mahdi ilal lahdi. Maknanya tuntutlah ilmu dari buai-buaian hinggalah ke liang lahat. Kemudian kita lihat bahawasanya dalam Islam membuka ruang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira jantina, kekayaan ataupun warna kulit. Maknanya sesiapa saja berhak untuk mendapatkan ilmu ataupun menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajipan ataupun fardu, sama ada kepada kaum lelaki maupun kepada wanita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin ataupun muslimat. Oleh itu menjadi tanggungjawab kepada setiap individu untuk mencari ilmu, kerana agama Islam sendiri memandang tinggi dan menghormati orang yang menuntut ilmu. Itu proses pendidikan sepanjang hayat. Kemudian kita tengok pula berkaitan dengan ciri-ciri pendidikan Islam. Ciri-ciri pendidikan Islam, yang pertama kita boleh lihat sumber utamanya adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini menjadi satu landasan yang paling utama
di dalam pendidikan Islam. Sumber yang sah dan hakiki ialah sumber yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, terdapat juga sumber-sumber yang berpandukan ataupun berteraskan kepada akal dalam bentuk ijtihad ataupun disebut juga sebagai qiyas. Ijtihad dan qiyas ini adalah bagi menjelaskan perkara-perkara yang tidak dapat diterangkan secara jelas oleh sumber Al-Quran dan Sunnah. Maka ijtihad, ijma' ulama' dan qiyas ini akan digunakan untuk menerangkan sesuatu perkara yang tidak boleh diterangkan secara jelas melalui Al-Quran dan Sunnah. Fokus utama ialah memenuhi keperluan kerohanian, menanam kepercayaan dalam pemikiran dan juga hati, pemulihan akhlak dan juga membangunkan jiwa merdeka. Menurut seorang ilmuwan Islam iaitu Ibnul Khaldun, beliau mengatakan bahawasanya matlamat pendidikan Islam ialah untuk mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan, iaitu mengajar tentang syiar-syiar agama menerusi Al-Quran dan Sunnah. Baik, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua ialah mempertingkatkan daya pemikiran. Tahap pemikiran yang tinggi oleh seseorang itu dapat membuat pelbagai pekerjaan dan menambahkan daya kreativitinya. Selain daripada itu, kita melihat bahawasanya dengan menuntut ilmu akan memperlengkapkan akhlak manusia sesuai dengan fungsi kejadian manusia itu sendiri sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib mengamalkan nilai-nilai akhlak bertunjangkan amal ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh lari daripada fungsi kejadian manusia itu untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berteraskan kepada ilmu pengetahuan. Kemudian ciri yang ketiga berkaitan dengan pendidikan Islam ini ialah pembangunan seimbang di antara aspek naqliyah dan aqliyah. Dalam kita membicarakan tentang pendidikan Islam ini, kita mestilah memastikan bahawasanya pendidikan Islam ini membolehkan seseorang manusia mengenali penciptanya dan mentaati segala perintah dan suruhannya. Ini adalah teras kepada pendidikan dalam Islam. Sebab itu dia menjadi ciri pendidikan Islam. Selain daripada itu, pendidikan Islam adalah bersifat dinamis, melibatkan proses pendidikan sepanjang hayat sebagaimana yang dinyatakan tadi, iaitu bermula dari buai-buaian sehinggalah ke liang lahat. Inilah ciri pendidikan Islam. Kemudian ciri pendidikan Islam berikutnya adalah memenuhi keperluan kerohanian. Ciri pendidikan dalam Islam adalah untuk menanamkan kepercayaan dan pemikiran di dalam hati berkaitan dengan ketuhanan dan juga kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, memenuhi keperluan ataupun disebut sebagai pemulihan akhlak. Seseorang yang berilmu mestilah menjadi seorang yang berakhlak. Jadi, pendidikan dalam Islam ini akan membentuk akhlak seseorang. Seseorang yang berilmu pasti saja akan mempunyai akhlak yang tinggi. Selain daripada itu, dengan menuntut ilmu akan membangunkan jiwa merdeka dan menekankan nilai dan keikhlasan manusia yang bekerja ataupun melakukan sesuatu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya adalah melengkapkan keperluan sosio-budaya. Baik, dalam memperkatakan tentang ciri pendidikan dalam Islam, kita mestilah memastikan bahawa seseorang individu akan dapat melengkapkan sosio-budaya dalam kehidupannya dengan membekalkan kemahiran, kesenian, termasuklah muzik, syair, khat, seni bina dan sebagainya. Ini sesuai dengan keperluan sosio-budaya bagi seseorang individu. Seterusnya,
Ciri pendidikan Islam berikutnya adalah merupakan suatu proses sepanjang hayat dan bersifat dinamis. Sebagaimana yang dinyatakan tadi bahawasanya pendidikan dalam Islam adalah merupakan suatu pendidikan ataupun suatu proses sepanjang hayat dan bersifat dinamis. Belajar hendaklah daripada buai-buaian hinggalah ke liang lahat. Sebab itu kita lihat setiap individu diberi kebebasan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa mengira warna kulit, jantina, kedudukan ataupun kaya atau miskin. Dan ianya berlaku sebagai suatu proses sarwa jagat. Pendidikan mestilah dibiarkan mengalir tanpa ada sekatan. Inilah antara ciri pendidikan dalam Islam. Jadi sehubung dengan itu juga kita lihat sememangnya menjadi kewajipan bagi setiap individu untuk menuntut ilmu kerana Islam memandang tinggi dan menghormati orang-orang yang berilmu. Islam sangat menyanjung tinggi orang-orang yang berilmu. Sangat berbeza sekali di antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang mempunyai ilmu, apatah lagi dari segi akhlaknya. Kemudian ciri berikutnya adalah menekankan nilai dan keikhlasan manusia. Pendidikan akan merangsang seseorang itu untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh, dan pendidikan dapat memimpin manusia ke arah kemajuan hidup yang lebih ideal. Pendidikan juga merupakan penilaian bagi kejayaan atau kegagalan seseorang dalam kehidupannya. Kemudian ciri berikutnya adalah melahirkan golongan pelajar yang bersikap positif. Ini juga merupakan ciri pendidikan dalam Islam. Belajar-belajar mestilah ia melahirkan pelajar yang bersikap positif. Jadi pendidikan dapat meningkatkan daya pemikiran dan kreativiti seseorang individu agar dapat menjalankan pelbagai pekerjaan. Ada kreativitinya sendiri. Bila ada ilmu, mereka boleh berfikir dan bagaimana cara nak mendapatkan pekerjaan. Manakala ciri yang terakhir ialah pendidikan menjadi teras kepada pembentukan insan yang soleh. Menurut falsafah pendidikan dalam Islam, ianya bertujuan adalah untuk melahirkan insan yang beriman dan beramal. Insan seperti ini akan melahirkan sifat takwa, memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi dan juga memiliki sifat kepribadian yang mulia ataupun akhlak yang mulia. Dengan kekuatan akhlak yang terpuji inilah dan ilmu yang mendalam ini akan membuatkan seseorang individu itu akan mengetahui baik dan buruk tindakannya. Maknanya ilmunya dapat menyuluh apa yang dilakukannya, sama ada baik ataupun buruk. Baik, sebagai kesimpulannya, dapatlah kita nyatakan bahawasanya pendidikan Islam adalah bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya merasai kehidupan yang bahagia sama ada di dunia dan juga di akhirat. Dan kita boleh tambahlah apa-apa kesimpulan yang kita fikirkan sesuai, kerana banyak dah kita bincang tadi, kita masukkan. Antaranya contoh seperti pendidikan akan membentuk akhlak terpuji, menyedarkan manusia tentang hubungan dan tanggungjawabnya serta sebagai persediaan menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat, atau apa-apa yang sesuai untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Cikgu rasa setakat itu dulu untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi insya-Allah. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.